سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. حي معنا بالتوشيح للغناء نهوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. Ikhwan dan akhwat, bersama saya lagi dalam program Bersama Quran 10 minit di atas perkongsian ilmu yang sedikit saya ada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Baik, kita beralih ke perbincangan yang seterusnya, iaitu Ahkamur Ra. Yang mana selalu orang tak tahu bila nak tafkhim, bila nak tarqiq. Yang ini saya akan ringkaskan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi huruf Ra di dalam Quran ini terbahaginya kepada 3 hukum, iaitu bacaan Ra yang dibaca dengan tebal, Ra yang dibaca dengan nipis, dan Ra yang dibaca dengan tebal atau nipis. Dua-dua wajhain. Baik, yang pertama Ra yang dibaca dengan tebal, tafkhim. Dengar elok. Di mana dibaca wajib dengan tebal? Dibaca dengan tebal dalam beberapa keadaan. Yang pertama, Ra tadi berbaris di atas. Ar-Rahman, Marada, jelas baris atas fathah. Kemudian Ra yang berbaris di hadapan seperti Ruziqu, Kafaru, jelas. Jadi baca dengan tebal. Ra yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Contohnya Al-Ardi, A'anzartahum. Ra baris mati, sebelum tadi ada baris atas. Baik, itu yang ketiga. Pertama, Ra baris atas, Ra asli baris atas. Kedua, Ra baris dhammah, Ra baris mati, sebelumnya terdapat huruf fathah. Yang keempat, Ra yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang baris hadapan pula dhammah. Contohnya Al-Quran, Takfur, jelas. Ra baris mati, sebelumnya terdapat baris fathah dan dhammah. Jadi jelas untuk baca dengan tebal. Okey, yang kelima, Ra yang diwaqafkan sebelumnya huruf mati yang bukan huruf ya, dan sebelum huruf mati itu dapat satu huruf yang membaris. Bis-sabr, wal-'asr. Kita baca dengan tebal. Macam mana tengok? Ra pertama kita Ra waqafkan. Syarat dia pertama, Ra tu mesti diwaqafkan. Yang kedua, sebelum Ra terdapat huruf yang baris mati, bukan ya. Dan yang ketiga, sebelum huruf mati tadi terdapat huruf yang berbaris. Itu 3 syarat. Kemudian Ra yang diwaqafkan sebelumnya huruf mati yang bukan huruf ya, dan sebelum huruf mati itu terdapat huruf yang berbaris. Contohnya seperti khusrin, khusr, al-umur. Ra yang diwaqafkan juga sebelumnya huruf mati yang bukan huruf ya, dan sebelum itu terdapat huruf yang berbaris. Yang seterusnya, Ra yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah, mendatang, hamzah wasal lah ni pada dalam satu kalimah. Contohnya irji'i, irji'u. Ra mati baca tebal tu. Sebab apa? Ra tadi baris mati, yang sebelumnya huruf yang berbaris bawah mendatang, hamzah wasal. Hamzah wasal, hamzah wasal tadi sebelum ni saya ada bincangkan, dia bukan tanda baris mati, dia kepala sad tu, hamzah wasal nama. Berbeza dengan hamzah qata' yang jelas-jelas ada alif pada hamzah. Baik, Ra yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah mendatang dalam kalimah yang berasingan. Contohnya limanir tada, limanir tada, inir tabtum. Iaitu pertama, Ra tadi mesti baris mati. Yang kedua, dalam kalimah yang berasingan, sebelum Ra tadi terdapat huruf yang berbaris bawah. Nun tadi tu limanir tada, Ra baris mati, nun baris bawah dalam 2 kalimah yang berasingan. Baik, Ra yang mati sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah, dan selepasnya pula terdapat huruf isti'la yang berbaris di atas dalam satu kalimah. Contohnya qirtasin, labil mirsad. Itu Ra tafkhim, insya-Allah. Dan kita berpindah kepada yang kedua, iaitu at-tarqiq, nipih. Dalam keadaan yang pertama tadi, kalau kita dah bincang baris atas, baris bawah, baris depan, tertinggal lagi satu baris, iaitu baris kasrah. Jadi Ra kasrah dibaca dengan nipis. Senang saja formulanya. Rizqa, al-khasirin. Itu. Kemudian Ra yang mati dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di bawah dan selepasnya bukan isti'la. Contohnya Fir'aun. Ra baris mati, kemudian sebelahnya baris bawah, tapi bukan huruf isti'la. Wala nasir. Gitu. Baik.
Dan seterusnya ra yang diwaqafkan sebelumnya terdapat huruf mati, dan sebelum huruf mati itu terdapat huruf yang berbaris di bawah al-dzikr. Contoh as-sihr, itu ra baris ra yang tidak diwaqafkan sebelumnya terdapat huruf mati, dan sebelum huruf mati itu terdapat huruf yang berbaris di bawah, baris kasrah. Nah, dan ra yang diwaqafkan dan sebelumnya terdapat huruf ya mati. Contohnya qadir, ghair, gitu, nipis. Dan ra yang mati di hujung kalimah sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah, dan selepas semula terdapat huruf isti'la yang berbaris di atas dalam kalimah yang berikutnya. Contoh anzir qaumaka fasbir sabra. Baik. Dan ra yang dibaca dengan dua cara bacaan, jawazul wajhaini. Terdapat beberapa kalimah di mana huruf ra boleh dibaca dengan dua kaedah, iaitu tebal ataupun nipis. Contohnya pada kalimah firqin surah asy-syu'ara, kalimah tersebut harus dibaca sama ada tebal atau nipis, disebabkan selepas huruf mati itu terdapat huruf isti'la yang berbaris di bawah. Baik. Kemudian wa nudhur surah qamar, boleh juga dibaca ketika waqaf, dibaca sama ada tebal ataupun nipis, disebabkan asal kalimah ialah wa nudhuri, ada ya kat situ. Tetapi bacaan nipis adalah lebih utama kerana ra berbaris di bawah ketika wasal. Kemudian kalimah misr surah Yunus bacaan, dan juga surah Yusuf, surah Az-Zukhruf, ketika bacaan waqaf, kalimah-kalimah tersebut harus dibaca sama ada tebal ataupun nipis. Disebabkan sebelum ra mati itu terdapat huruf isti'la, tetapi bacaan tebal adalah lebih utama kerana ra berbaris di berbaris di atas ketika wasal. Dan akhirnya kalimah al-qitr surah Saba ayat 12, ketika baca waqaf, kalimah tersebut harus dibaca dengan dzul wajhain, boleh dibaca dengan dua wajah, disebabkan sebelum ra tadi terdapat huruf isti'la, tetapi bacaan nipis adalah lebih utama kerana ra berbaris di bawah ketika wasal. Baik, al-muhimnya bila kita bercerita tentang ahkam ra, perlu kepada musyafahah, bukan sahaja perlu memahami dari sudut teori, malahan perlu juga memahami dari sudut mulut ke mulut, itu talaqi dan musyafahah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.